Okay, start. Oh, tak bisa masuk. Assalamualaikum dan salam sejahtera, apa khabar semua? Bertemu lagi kita dalam siaran FB Live bersama kami. Hari ini kami cuba nak cover satu lagi topik, apa yang kita berpantun hari ini. Pisang emas di bawah belayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar. Kita tukar jadi apa? Ini tukar jadi apa? Hutang duit tak boleh kalis inflasi. Macam itulah lebih kurang. Sebelum kita teruskan perjalanan, Sedih mereka saya tak ingat. kenalkan diri. Itulah dia. Nama saya Ismail, nama dia Nur Zahira atau Jaja. Nama dia. Apa lagi? Hari ini siaran yang ke-18. Lagi sikit lagi nak habis dah. Sikit lagi nak habis. Kita sambung perjuangan hari ini. Bercerita tentang bagaimana emas boleh memainkan peranan dalam kehidupan harian kita. Nampak je emas tu macam duduk diam-diam kat situ kan. Tapi kalau kita banyakkan membaca, sebenarnya emas tu dia punya fungsi dia sangat bagus, sangat baik. Okay? Salah satu contoh dia adalah hari ni lah. Hari ni kita punya topik adalah emas. Hutang emas boleh dibayar. Hutang emas boleh dibayar. Okay? Kalau takkan ada dalam pantun tu, hutang emas boleh dibayar. Hutang budi dibawa mati. Itu pantun asal lah. Pantun kita orang ni tukar sikit lah. Hutang duit tak boleh kalis inflasi. Kenapa? Izzy akan explain sikit. Ni je. Ya. Okay, masalah hutang ni kan kalau orang datang kat kita nak pinjam duit, benda tu masalah masyarakat Malaysia ni kan, kita nak membantu orang datang nak minta pinjam duit, tapi yang kita nak memberi hutang ni kadang-kadang banyak kita fikirlah sama ada orang tu akan bayar balik ke tak, kadang-kadang serba salah. Jadi benda tu kadang-kadang bernanah lah dalam masyarakat kita kat Malaysia ni. Jadi kesusahan, kepayahan nak meminjamkan wang kepada yang nak pinjam tu, kami amat memahami lah. Jadi kami nak guna satu aplikasi emas. Waktu saya tahu cerita ni saya wow. Sebelum tu, kenapa salah satu sebab kenapa orang yang nak memberi hutang tu dia rasa berat untuk memberi hutang pada si pemihutang. Penghutang yang nak minjam. Kau dulu belajar kat luar kelas. Pemihutang susah, berat nak bagi pada pemihutang. Okay, salah satu sebab dia. Penghutang tu yang meminjam. Betul lah. Pemihutang lah yang bagi hutang. Betul lah. Saya pemihutang, kenapa saya susah nak bagi pada penghutang? Okay. Salah satu sebab dia adalah bila syaitan dah masuk dalam kepala. Sebab kita ni dalam Islam, kita diajar untuk, bila kita niat kita untuk membantu orang, membantu sesama kita, ahli keluarga semua, kita kena menolong dengan ikhlas tanpa mengharapkan apa-apa balasan. Okay? Kalau orang nak pinjam duit, kita kena pinjamkan dan kita harapkan dia pulangkan balik dalam jumlah yang sama. Okay? Tetapi kadang-kadang kita ni setan tu kacau dalam kepala kita kan, tiba-tiba kita nak jadi pegawai bank, kita nak kira interest, kita nak kira mana boleh duit kita macam ni 10 tahun akan datang dah patutnya dah boleh beli macam-macam dah ni. Jadi kita tu, jadi antara sebab kenapa ada orang yang susah berat nak bagi orang lain hutang, itulah dia bila start mula berfikir macam mana seorang pegawai bank berfikir, mana interest, mana dia punya tu dividen tak ada, kalau aku letak dalam ASB mesti dah bercambah dari aku. Okay. Itu baru Izzy masuk. Sama je lah benda yang Jaja cakap tu. Okay, saya cuba nak bagi satu senario, kita cuba bincangkan, cuba kita fikirkan. Katakan kita bagi pinjam dekat orang RM2,000. 10 tahun lepas kita bagi pinjam dekat seseorang ni RM2,000. Kita minta lah dia untuk bayar hutang kita ni, minta, tak bayar juga. At the end of the day, 10 tahun akan datang baru dia bayar RM2,000 tu. Memanglah dia bayar balik jumlah kita RM2,000 yang kita pinjamkan tu. Tapi kalau kita fikirkan kuasa duit ringgit tu 10 tahun lepas dengan 10 tahun selepas tu, dah tak sama kan. RM2,000 lepas waktu 10 tahun lepas tu, macam-macam kita boleh beli. RM2,000 sekarang ni dah makin susut nilai dia. Tak banyak benda yang kita boleh beli.
Jadi Disebabkan dekat oleh disebabkan oleh itulah inflasi kan, harga barang makin naik kan, harga barang makin naik tu equal to inflasi lah. Jadi dekat mana keadilannya di situ? Jadi bila kami study kan, kami cuba tengok dalam Islam, apa nama dia, ta'awun, bila kita bagi pinjam hutang pada orang ni, dia punya istilah dia ta'awun ni maksud sekadar tolong menolong lah. Orang tu dalam kesusahan dia nak pinjam kat kita, kita bagilah tanpa mengharapkan apa-apa balasan. Tapi kalau RM2,000 yang dulu dipinjam 10 tahun akan datang dia minta balik dia bagi kat kita balik RM2,000, kita lah yang rugi sebab kuasa beli duit ringgit tu dah makin kurang. Kalau kita nak minta dia bayar lebih pula, itu dah masuk consider dah riba. Riba dah masuk dekat situ, jadi tak boleh. Dan dalam konsep Islam pula, itu hanyalah sekadar tolong menolong. Kita tak boleh nak minta lebih daripada tu. Kita kena tolong tanpa mengharapkan apa-apa balasan. Itu konsep dia dalam Islam. So, bila kita fikir benda tu macam ada yang tak kena kan, takkan Islam ni tak membela kan nasib orang yang memberi hutang tu. Sedangkan dalam kes sekarang ni, seolah-olah macam berlaku ketidakadilan pada pemiutang tu. Dia dah rugi 10 tahun, duit nilai RM2,000 tu dapat balik kat dia RM2,000 juga. Ada loss kat situ kan. kuasa duit satu lagi macam saya tekankan tadi lah, kita kalau katalah kita simpan RM2,000 yang kita pinjamkan pada kawan tu, kita simpan dalam ASB ke, kita simpan dalam fixed deposit ke, lepas 10 tahun, lepas 20 tahun kita dah boleh dapat something daripada situ kan. Maknanya benda tu kan compounding kan. Compounding maknanya bertambah-tambah duit kita. Jadi mulalah tu kita akan fikir macam alamak, adil ke bagi kita, kenapa kita bagi hutang tapi lepas tu kita pula rugi kat situ. Sepatutnya kalau ikut secara logik, orang yang berhutang dengan kita tu dia kena bayar lebih sebab selepas 20 tahun itulah seolah-olah macam kita dia, tapi saya cakap lah itu dikira riba. Tapi bila kita fikir kan, undang-undang Islam ni takkanlah tak adil kan. Jadi kami membaca, kami cuba fahamkan konsep emas sebagai penyimpan nilai. Zaman waktu Rasulullah dulu, zaman tamadun Islam, mata wang tu memang mata wang emas, mata wang dinar dan perak, mata wang dirham digunakan secara meluas lah zaman tu. Jadi kalau kita fikir waktu tu, kalau kita bagi pinjam hutang dalam bentuk wang dirham ataupun wang dinar, duit shilling emas ataupun duit shilling perak, ikutkan kita punya definition yang emas ni dia akan menyimpan nilai, biarlah 10 tahun ataupun 20 tahun, 1400 tahun, ingat lagi cerita nisbah kambing dan 1 dinar, kuasa beli emas tu masih kekal. Jadi, kalau dia pinjam 1 dinar, dia pulangkan balik 10 tahun akan datang dengan 1 dinar, kuasa beli 1 dinar tu masih kekal. Waktu saya fahamkan benda ni, saya memang wow. Begitu sekali power emas sebagai penyimpan nilai. Jadi kami cuba nak olahlah di sini. Kita bagi tips. Trik dia kalau kita nak bagi pinjam pada orang, cuba kita bagi pinjam dalam emas. Cuba kita bagi pinjam dalam bentuk dinar emas, shilling emas. Sebab katakan dia nak pulangkan balik dalam 10 tahun akan datang. Kalau kita pinjamkan 1 dinar sekarang, 10 tahun akan datang, dia nak pulangkan dalam 1 dinar. Kuasa beli 1 dinar tu masih sama. Kekal sepanjang zaman. Jadi kita sebagai pemiutang takkan ada apa-apa kerugian di situ. Sama. Sebenarnya konsep dia samalah macam katakanlah kalau kita nak pinjam zaman-zaman saya tak cerita Piramli lah. Penyamun? Margina 40 penyamun tu kan. Dia nak pinjam secupak beras. Okey, kalau kita kata gunakan beras kan, kita nak beli secupak beras. Lepas 5 tahun kita ganti balik dengan secupak beras. Kalau macam tu tak apa. Sebab kita masih gantikan dengan nilai secupak beras. Sama lah macam emas, itu tak apa. Tapi kebanyakan orang sebenarnya dia tak nak pinjam barang, dia nak pinjam wang tunai, ringgit kan. Maknanya kalau kata beras dengan beras okey. Kalau dia pinjam kursi nak pulangkan balik yang kursi, mungkin kursi 10 tahun akan datang memang harga dia akan naik. Kalau macam tu tak apa.
Tapi cerita sekarang, antara duit ringgit dengan emas, yang mana lagi bagus? Itulah yang kami katakan. Duit ringgit dia akan inflasi, ada inflasi. Kenaikan inflasi untuk wang ringgit, duit ringgit, banyak kali kami cakap, setiap tahun akan naik 4%. Okey? Maknanya 400 pun minimum, rendah tu itu pun kan. minimum Saya sebenarnya. rasa sekarang dia dah lebih daripada 400. Jadi bila dalam 20 tahun kita punya duit yang kita beli contoh karipap tu semua tu kan, maknanya lepas 20 tahun dia punya nilai dah tak sama dah. Satu troli tu kan, katakanlah kita kawan kita nak pinjam RM100 nak beli barang-barang makanan untuk anak-anak untuk satu troli, penuhkan satu troli. Dulu 10 tahun lepas kalau RM100 kita boleh penuhkan troli tu. Tapi sekarang kalau dia pulangkan balik RM100 pada kita, ya Allah, maksudnya yang bahagian atas tu juga kita boleh isi dengan RM100. Kosong troli tu. Okey, itu perumpamaan yang kami cuba bagi. Tetapi, saya cakap tadi, kalau kita pinjamkan dalam bentuk emas, dia akan, orang yang akan berhutang dengan kita tu, dia kena bagi balik kita dalam bentuk emas. Maknanya, 10 tahun akan datang, 1 dinar punya harga, kalau lepas 10 tahun akan datang, dia masih akan memberi satu nilai yang sama level dengan kuasa belian waktu itu. Okay? Boleh ni boleh ikut. Maknanya 1 dinar yang lepas boleh beli seekor kambing, 1400 yang tahun lepas boleh beli seekor kambing. Berapa lepas tahun 1400 tahun sekarang ni, sekarang lah. Sekarang 1 dinar masih boleh beli seekor kambing. Itu yang kami tekankan, bagaimana emas ni dia boleh ikat nilai kita, nilai duit kita, nilai kuasa belian kita. Okay? Jadi orang yang berhutang pula, bila dia tahu yang dia kena bayar dalam bentuk emas, okay, dia nak bawa emas tu. Sekarang kita dah ada kedai kita ada Arano, kita ada kedai pajak syariah Islam kan. Dia boleh ambil emas tu, dia pergi kedai pajak, itu macam mana dia nak deal dengan Arano tu, itu dia punya cerita lah kan. Tapi bila dia tahu yang dia kena bayar dengan emas, tahu tak apa akan jadi? Dia akan pastikan dia bayar secepat mungkin. Sebab dia tahu harga emas makin meningkat. Jadi dia akan bayar secepat mungkin. Jadi kita pun tak ada rugi apa-apa. Sebab 1 dinar kita bagi, 1 dinar juga kita dapat balik. Itulah yang dikatakan emas boleh membantu kita berurusan untuk berhutang. Lebih dijamin hubungan bersama kawan, keluarga, tak ada pasang muka, tak ada puas hati, tak ada tak puas hati. Ini contoh untuk 1 dinar, harga 1 dinar. Dia kalau dia nak bayar 1 dinar tu 10 tahun kemudian, tak kisah sebenarnya. Cuma kalau kita tengok pergerakan harga emas 1 dinar ni 10 tahun, 20 tahun lah, selama tempoh 20 tahun. Macam mana harga emas tu meningkat, naik daripada harga RM148-49 kurang RM150 tahun 2000. 1 dinar berharga sebab RM150 pada tahun 2000. 10 tahun kemudian itu meningkat naik harga emas ni menjadi RM573 lebih kurang. Berapa kenaikan tu, 400 lebih ya. Dan kemudian pada tahun 2020, tahun lepas, RM1,110. Jadi kalau dia nak bayar 10 tahun akan datang, tak kisah pun kalau dia nak bayar dalam 1 dinar, cuma dia lah nak kena absorb harga emas yang meningkat tu. Jadi tapi sama macam dia simpan dalam bank, dia buat pinjaman dengan bank. Psikologi dia akan cuba nak langsaikan dia punya hutang tu secepat mungkin lah. Kalau lagi lama dia simpan, macam interest kita bayar bank lah kan. Jadi lama benda tu dah ada, dia tersimpan dalam emas ni. Makin lama kita tanggung hutang kita dengan bank, apa jadi? Makin tinggi interest, makin banyak kita kena bayar. Jadi kalau macam ni, win-win situation. Masalah kata win-win situation. Okay? Lambat bayar, nasib lah. Dah pasal suruh lambat bayar. Tapi kita pada masa yang sama, kita tak kenakan interest. Maknanya kita tak ada unsur riba di situ. Okay? Masih kita dapat masih 1 dinar kita. Dia pun kena bayar 1 dinar juga. Cuma, macam saya ajarkan tadi lah, dia boleh buat pergi Arano, macam dia nak settlekan dengan Arano untuk claim balik, untuk bayar balik semua tu. Itu cerita lain. Itu dia akan deal dengan Arano. Tapi dia masih kena pulangkan pada kita 1 dinar, 5 tahun ke 10 tahun ke, kita masih dalam keadaan yang tak rugi. Okay, tak untung tapi tak rugi. Kita masih win-win situation, kosong-kosong. Okay? Itulah dia punya beauty dia. Mata wang emas ni digunakan zaman tamadun Islam dulu kan. Dia memang mata wang sunnah. Tapi kemudian dah ditukar menjadi wang fiat, wang kertas ni. Kita nampaklah sistem wang kertas tu macam mana dekat sini.
dia punya manipulation dia dekat situ, dia punya value reduction dia dekat situ kan. Banyak, begitu fragile. Macam-macam faktor boleh mempengaruhi nilai wang kertas tu menjadi semakin susut. Ada kala, banyak kali saya cerita, bila kita ambil worst case scenario, dalam apa-apa situasi kelang kabut dunia ni, memang mata wang kertas tu akan susut nilai dan sampai kadang-kadang pun boleh lupus nilai terus. Jadi inilah dia beauty emas ni. Emas ni dia kekal, nilai dia tersimpan utuh dalam emas tu. 1400 tahun lepas masih lagi sama. Samalah juga dalam kita punya senario yang kita cuba bawa hari ni, 10 tahun, 20 tahun. 1 dinar tu cukup, tak masih kekal lagi nilai dia. Takkan jatuh pada kosong. Okey, penting. Okey, itu sahaja untuk hari ni. Itu dia? Ya. Kejap Hari ni kita buat short. Makin lama dia makin short. Okey, itu sajalah perkongsian yang kami cuba nak bawa hari ni. Sedikit tips bila ada orang nak datang kat kita nak pinjam wang. Jadi kita boleh aplikasikan penggunaan emas kat situ supaya kita sebagai pemiutang ni tidak mengalami kerugian. Okay. Nak dinduk, bagi 1 dinar, ajar dia pergi Arano. Nanti pandai-pandai lah dia buat deal dengan Arano untuk claim balik 1 dinar kita dapat balik 1 dinar. Okey, tak payah gaduh-gaduh, bagi hutang dengan emas. Okey, jumpa lagi esok hari di waktu yang sama. Assalamualaikum. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye.